Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa abang? Pak Long main lagi ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Hampa duk main tengok channel Kebun Abah ni. Main tengok Pak Long buat kerja ni. Hari ni Pak Long ada projek kecil-kecil sajalah. Tu Pak Long dah tanda dah sana. Tangi satu. Sagi Pak Long nak tarik tali. Di sinilah bermulanya Pak Long nak tanam rumput Napier. Mah tengok Pak Long tanam rumput Napier kali ni. Yang Pak Long duk tarik tali ni bukan pasal apa. Pak Long nak tanam bagi sebaris lawa macam tu. Sagi kita ubah pergi sana sebaris pula lawa. Boleh saja kalau kita nak tanam sana sikit, sini sikit boleh. Tapi apa salahnya kita buat baris elok-elok kan? Okey, jarak antara satu gembok dengan satu gembok yang lain, kita buat lebih kurang sekaki, lebih-lebih sikit ya macam tu. Mas, Pak Long tunjuk dah. Kita tanda dulu. Okey, inilah yang Pak Long tanda. Lebih kurang jarak sekaki lebih sikit-sikit sampai ke hujung sana. Pak Long dapat dalam 20 lubang macam tu. Mungkin di kalangan hampa duk tanya-tanya, Pak Long tanam rumput jenis apa ni Napier ni? Napier ni sebenarnya rumput untuk kita bagi pada haiwan-haiwan ruminan. Contohnya macam lembu, kambing. Ada juga arnab pun makan juga. Ni yang Pak Long buat ni untuk apa? Ayam-ayam Pak Long. Itu siapa duk kata kat Pak Long ropla jingga. Baca dulu bagi habis. Ayam piru makan, ayam kampung makan. Ni rumput jenis ni. Jangan duk ropla jingga kat kita sangat amboi. Rumput Napier ni dia banyak jenis lah. Ada Napier kampung, Napier pandan, Napier apa lagi tak tahu. Yang Pak Long ni Pak Long beli yang kampung punya saja. Pak Long tengok-tengok dalam Shopee murah saja. Sekilo RM2. Weh, mahal kalau biasa-biasa depa duk jual tu. Adalah di kalangan hampa yang menawarkan diri kat Pak Long. Pak Long bagi alamat lah. Kami nak bagi kat Pak Long saja, free je. Tapi minta maaf lah, bukan Pak Long tak mau terima. Pak Long dah order pada masa tu. Allah, terlambat sikit. Tak apalah, Pak Long tanam yang kampung pun tak apa no. Satu lagi, cara nak tanam rumput Napier, memanglah kita kena korek lubang. Ada yang kedua tu cara dia buat batas. Yang mana-mana pun betul saja. Yang Pak Long buat ni cara korek lubang. Ni cik. Kita jangan pangkah orang lah. Orang tanam macam ni kita kata tak betul. Orang tanam hak macam ni pula kita kata tak betul. Hak dia saja betul. Tak. Semua tanam tu cara yang betul. Ada orang suka tanam macam tanam ubi kayu. Ada orang suka tanam macam tanam tebu. Ada yang suka tanam bagi tidur semua sekali. Semua tu betul saja. Tujuan apa? Untuk nak bagi naik dan subur saja. Jangan-jangan kondem orang lain Hampa nampak kan tali dari sini sampai sana kan? Bila kita buat tali macam ni, kita akan jadi satu baris lah. Kemudian kita pindahkan ke satu baris yang lain. Jarak lebih kurang dalam setengah meter macam tu. Kita buat satu tali lagi. Pasal apa? Bila pokok ni besar nanti, kita boleh masuk celah-celah dia tu.
Kita jangan tanam tani setumpuk. Nanti nak masuk, nak ambil payah. Baik kita buat lorong. Nampak pun lawa kan? Ni dia. Ni lah batang Napier. Tepi ni batang Napier kampung. Sama macam tebu. Dia mungkin family tebu kot. Pasalnya kalau tokak silap-silap rasa manis. Sebab itulah binatang-binatang lembu kambing suka kan. Okey. Nampak dia ada 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas. Ni akak dia ni. Jadi kita tahulah kok belah mana bawah, kok belah mana atas. Oh, satu lagi. Kalau Napier pandan, Pak Long tengok-tengoklah dia bawah ni macam daun pandan juga. Tapi ni Pak Long tak tahulah macam mana naik. Tapi tak apalah, Napier pun Napier juga, kampung pun tak apa. Mari kita tanam, Pak Long tunjuk dah. Betul tak betul? Tengok sajalah. Pak Long nak tanam mengikut beberapa cara lah. Okey? Pak Long ni tak ada lah pengalaman nak tanam rumput Napier. Pernah lah tanam ubi kayu, tebu pun pernah. Dari pembacaan, kalau hampa tengok ni, Pak Long dah rendam ni, dah sehari semalam dah ni. Supaya ayak tu menyerap kot masuk ke dalam batang tu. Jadi batang ni akan lebih segar. Inilah satu tip. Janganlah tanam terus. Kita rendam dulu dalam ayak. Untuk lubang nak tanam Napier ni, kita tak perlulah tanam dalam-dalam. Kita korek lubang, lepas tu kita gembok. Dan cara nak tanam dia ada banyak. Pak Long tunjuk cara yang pertama. Cara yang pertama, kita boleh tanam dengan kecondongan 30 darjah hingga 45 darjah di 4 penjuru. Macam ni. 1. Pak Long tanam belah ni 1. 4 lah, 1 lubang 4. Pak Long tanam macam ni 1. Dan macam ni 1. Kemudian, kita hanya bubuh tanah macam ni saja dulu. Tak payah kambuh banyak-banyak. InsyaAllah dia naik. Ada setengah orang, mereka akan masukkan baja dalam ni. Baja NPK. NPK tu MP saja. K tu tak perlu. Tengok sendirilah. Masuk NPK tu apa. Tu yang Pak Long baca lah. Pak Long tak boleh baca lagi. Pak Long tanam macam ni saja dulu. Supaya senang nak jurus. Ini cara yang pertama. Nanti yang lubang nombor 2, Pak Long tanam cara yang kedua pula dah. Tengok ni. Sama juga, lubang yang kedua ni, kita korek parai-parai biasa saja. Tak perlu dalam-dalam. Saat Pak Long pergi ambil benih dia, kita tanam untuk cara yang kedua. Tadi cara yang pertama, Pak Long condongkan di 4 penjuru macam ni. Untuk cara yang kedua, kita bagi tanam tiduk. Saya tentu 1. Macam ni. Kita boleh pangkah macam ni. Dan kita boleh, mai Pak Long tunjuk dari atas, nampak tak? Tu dia, cara yang kedua. Bagi tiduk terus. Kok mana dia nak tumbuh? Tumbuh. Lepas tu kita ambil tanah, kita tabuk-tabuk sikit atas tu. Boleh juga. Untuk cara yang pertama dan cara yang kedua, kalau personal Pak Long lebih suka tanam cara yang pertama lah. Kita cucuk macam ubi kayu di 4 penjuru. Jadi yang tu tak apalah, kita biar saja. Kita nak tengok, kita buat eksperimen. Macam mana pertumbuhan dia. Adakah cara yang pertama okey ataupun yang kedua lagi okey. Kan? Tak salah pun kita cuba kan? Ni. Rumput Napier ni dia tinggi-tinggi. Janganlah biar sampai tinggi daripada kita. Tinggi sikit kita pangkas lah. Kita kena potong-potong. Cara nak bagi haiwan makan pun berbeza-beza. Kalau lembu tu, kita boleh bagi terus saja macam tu tanpa dipotong. Kambing ni kita potong sikit. Tapi yang lebih baik kita perancok. Ada mesin perancok masuk
keluar macam serbuk macam tu. Dia dah potong-potong. Hak tu ayam piru pun makan. Ayam kampung macam Pak Long Belah ni pun makan. Itik Pak Long tak pasti. Tapi Pak Long pernah tengok arnab makan napier. Lembu dengan kambing biri-biri. Ni dia lah. Macam sedap meleleh. Ya, lihat makan. Untuk penanaman ni berapa panjang batang ni kita perlukan. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 ruas. 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas. Kalau panjang sangat pun buat apa kan? Kita potong bagi jadi 2. Kalau pendek sangat pun, kalau tinggal 2 ruas pun pucuk tu akan naik sikit lah. Ni lah 3 ruas. 1, 2, 3 lah. Hak panjang-panjang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni kita potong sikit. Ni, hampa jangan tak percaya pula. Sebenarnya ada ladang rumput napier. Khususnya di Negeri Sembilan dengan di Perak kalau tak salah Pak Long. Mereka tu tanam semata-mata untuk nak jual rumput napier. Cuba hampa tengok dalam Shopee. Ada juga orang jual. Jadi Pak Long tanam ni. Bolehlah Pak Long guna untuk ayam Pak Long. Dan mungkin Pak Long nak bela kambing ke nanti. Jangan habaq kat Pak Long. Ni, cuba hampa tengok ni. Yang Pak Long rendam hari tu ni. Nampak tu? Ni lah mata tunas dia ni. Dia sama saja. Dia akan naik macam pokok tebu. Ni, Alhamdulillah. Siap dah sebaris. Cumanya Pak Long belum kambuh lagi ya. Lagi Pak Long nak tarik kaih-kaih sikit tanah. Bagi tutup je. Baik. Pak Long tahu ramai di kalangan kita yang tak pernah kenal pun rumput napier. Mungkin inilah kali pertama Pak Long tunjuk kat hampa. Pak Long pun tak tunjuk daun lagi sebab Pak Long tak ada daun. Pak Long kenal rumput napier. Ni ada informasi tambahan ni. Selain daripada kita tanam rumput napier ni untuk nak bagi kambing kita dan haiwan-haiwan ruminan kita, kalau kita tanam rumput napier ni di bahagian cerun-cerun bukit lah, dia boleh memegang tanah tu. Daripada tanah tu tak kejap, boleh jadi kejap. Jadi bolehlah membantu mengurangkan tanah runtuh dan hakisan. Macam tu. Selesai dah. Pak Long rasa cukup dulu untuk kali ni. Pak Long buat sebaris dulu. Adalah sikit lagi tu. Mungkin dalam 5 lubang saja lagi tu. Nanti kita buat sebaris lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok Pak Long buat kerja di kebun ni. Ni mungkin boleh memberi sedikit idea, inspirasi pada hampa. Semoga Pak Long lebih bersemangat untuk melakukan kerja-kerja harian di kebun dan
rakam video untuk hampa tengok lah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.